di samping kami menyediakan peluang untuk orang ramai mendapatkan pertolongan melalui minyak-minyak yang saya buat ni, okey. Kerana bagi saya masalah yang timbul ni disebabkan dua perkara. Satu, kerana masalah diri sendiri, ataupun kebetulan adalah kerana persekitaran, sama ada dari individu ataupun daripada perkara yang kita tidak sangka. You faham tidak? Walau apapun, selagi dia berada dalam situasi sebagai masalah, maka kita perlu mengambil tindakan untuk mengatasi dia. Dan yang paling penting, jangan masalah yang sama itu berulang. Sebab tu minyak ini, keajaiban dia adalah bertindak sampai ke peringkat akar umbi. Dari mana masalah itu timbul, di situ dia meletakkan tangan dia dulu untuk mulakan penyelesaian. Dari situ maka akan bermulalah penyelesaian pada peringkat dari peringkat awal hinggalah ke peringkat akhir. Itu bagi saya adalah satu perkara yang jarang orang ramai pernah berpeluang. Kita tak nak memberikan mereka kaunseling, tetapi how to overcome. Kita boleh berikan satu pandangan bagaimana dia sebenarnya boleh menyelesaikan sesuatu masalah, sama ada dalam bentuk ceramah, sama ada dalam bentuk kaunseling. Tetapi bagaimana individu itu boleh menggunakan diri dia untuk menyelesaikan masalah, itu yang kita kena fikirkan. Kalau dia berdepan dengan masalah, kalau individu itu berdepan dengan masalah dengan suami dia, dengan anak dia, biasanya masalah ini terus kekal dan membesar kerana individu yang sedang melalui masalah itu dia tak dapat menggunakan diri dia berdepan dengan suami dia untuk menyelesaikan masalah. Sebab suami dia ada perangai dia sendiri. Dan ramai orang yang sebenarnya teraniaya kerana mereka tak mampu menggunakan diri dia sendiri, dan masalah itu makan diri mereka. Maka kami menyediakan keajaiban-keajaiban. Kalau saya nak beritahu, takut orang nanti bila dengar. Kerana apa yang kami isi adalah doa-doa di dalam Islam, dan apa yang kami isi adalah perkara-perkara yang tertentu. Apabila dia sampai pada sasaran dia akan bawa penyelesaian. Contohlah yang paling ketara, kita berada dalam satu majlis dan kita terpaksa berdepan dalam majlis berkenaan, tetapi ada beberapa orang yang memang tidak jujur, tidak baik berada di situ dan membawa kepada gangguan daripada kita menjalani situasi tersebut. Maka orang yang ada di dalam dewan tersebut, jika kita menggunakan minyak-minyak yang tertentu dari hajat tertentu, dia akan keluar serta-merta once you masuk dalam. Bila you masuk dalam, dia akan keluar. Kerana inilah kelebihan-kelebihan dia. Dan kalau nak digambarkan lagi, Allahu Akbar, tidak terhingga gambaran yang saya boleh berikan. Maka tak payahlah orang memberikan gambaran pada anda bahawa minyak ini ada jin. How can you sebut jin? Berarti you nampak jin kerana you guna jin. Saya tak pernah nampak jin. Tetapi kalau you tanya dengan saya, kenapa harus dilabelkan dengan pandangan-pandangan kiri? Kenapa tidak diterima hakikat bahawa keajaiban-keajaiban Quran ini besar? Keajaiban-keajaiban Quran ini luar biasa. Saya sendiri pun kadang-kadang apabila sembahyang tertentu dan menyimpan ayat tertentu, kadang-kadang saya membaca ayat tertentu, saya seolah-olah diberi kursus dalam ceramah tersebut. Dalam mimpi saya tersebut, saya diberi kursus bagaimana sesuatu masalah itu saya boleh selesaikan. Saya yakin dengan guru-guru saya. Saya yakin dengan kehebatan Islam. Saya yakin dengan kemuliaan Islam. Maka saya beranggapan guru-guru saya ni Hanafi, mazhab Hanafi. Dan saya tak rasa mereka ini berada di jalan yang salah, melainkan jalan yang benar-benar di dalam jalan Islam. Maka saya cuma nak beri nasihat pada orang ramai, jangan membuang masa dengan orang yang suka menghalang. Kerana kadang-kadang ni ayat Quran ni diguna untuk membalas dendam. Dengan digunakan ayat-ayat yang tertentu, dia menahan orang tu daripada bertindak menyelesaikan masalah. Maka saya tak mau cakap banyaklah sebab saya bukan seorang ulama, tetapi saya berikan tuan-puan ni pandangan berdasarkan kepada apa yang orang biasa boleh bercakap. Maka kalau puan nak hidup dengan masalah, teruskan hidup. Tak ada siapa nak ambil peduli. Nabi tidak akan sampai ke rumah lalu ketuk pintu dan mengulurkan pertolongan. Itu tidak akan berlaku. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ni ada masalah kewangan, betul, kita minta dengan Allah. Pertamanya kita mesti minta dengan Allah. Dan kita kena yakin bahawa kita tidak boleh hidup tanpa bantuan Allah. Tetapi adakah kita patut dengan berzikir, duduk diam dengan berzikir? Boleh tuan-tuan dan puan-puan buktikan dengan saya, hanya dengan berzikir kita akan dapat duit dengan cara terbang atau jatuh dari langit? Tidak akan berlaku. Kerana kita diletakkan dalam fitrah untuk berusaha. Ikhtiar mesti melalui manusia. Kena ikhtiar dengan orang. Macam si anak ada duit, dia minta dengan Allah. Kemudian dia juga sampaikan niat dia kepada ayah dia. Lalu ayah dia yang memberikan duit keperluan dia.
tetapi datangnya dari Allah menerusi ayat. Itu kita pegang. Maka jangan keliru dengan pandangan-pandangan yang diberikan orang lain lah. Inilah sejarah mengenai minyak saya. Kebolehan minyak saya luar biasa. Dan anda jangan terasa tamak, jangan terasa dia terlalu mahal, jangan terasa tuan-tuan dan puan-puan akan merasa rugi kerana dengan membeli minyak pada harga-harga yang kami tentukan. Kalau anda ada masalah tersebut, maka ini salah satu daripada pilihan bagi anda. InsyaAllah anda tidak akan kecewa. Tetapi anda perlu memenuhi syarat-syarat kami. Ada syarat-syarat anda perlu penuhi. Ini perkara pertama yang saya nak beritahu lah. Perkara yang kedua yang saya nak berkongsi dengan puan-puan ni, kami juga ada mengendalikan satu bentuk latihan. Dan saya rasa mencari ilmu adalah perkara yang lebih penting berbanding yang lain. Mencari ilmu dalam pelbagai sudut. Kami ada menyediakan satu program latihan yang saya fikir bagi diri saya lah di antara program yang paling penting. Dan program ini sebagai rancangan tambahan bagi mereka yang ingin menggunakan minyak dengan lebih teliti, dengan lebih hebat. Kerana kalau puan-puan atau tuan-tuan dan puan-puan ambil tahu sekadar biasa saja, tidak boleh memberi pulangan yang besar. Tuan-tuan bolehlah mengikuti rancangan latihan yang kami sediakan. Tuan-tuan boleh belajar bagaimana selok-belok sebenar dengan lebih teliti menggunakan minyak tersebut. Malah tuan-tuan juga boleh belajar beberapa perkara ajaib yang boleh membantu dalam diri puan. Bila kita sebut perkara ajaib, tidak lain tidak bukan, dia hanya melibatkan satu perkara saja, iaitu menggunakan lisan. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan ni boleh menggunakan kuasa lisan, yakni kuasa ayat. Bagaimana tuan-tuan boleh menggunakan kuasa ayat ni di dalam memenuhi perjalanan hidup tuan-tuan dan puan-puan. Saya terus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada perkara yang hebat di dalam dunia ni melainkan kekuatan lisan. Nabi menyebarkan Islam melalui lisan. Nabi tidak pernah menunjukkan kepada kita diri Allah yang sebenar, melainkan dia menerangkan melalui ayat demi ayat tentang gambaran diri Allah, tentang kedudukan Allah, tentang kelebihan Allah, tentang kebolehan Allah, dan kenapa dia jadi Tuhan dan sebaliknya. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa kami buat pertama kalinya ada satu rancangan yang belum pernah ada pada orang lain. Bagi saya lah, kalau tuan-tuan ada masalah dalam percintaan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan suami, tuan-tuan ada masalah dengan anak-anak, tuan-tuan ada masalah dengan penyakit, tuan-tuan ada masalah dengan keadaan hidup tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan ada masalah berkaitan dengan perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dengan jiran, tuan-tuan ada masalah dengan individu tertentu, tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dalam bidang pekerjaan. Apa saja masalah boleh diatasi dengan belajar menguasai ayat-ayat yang tertentu. Ayat-ayat yang saya sebut ini bukannya ayat-ayat berbentuk mantra, tidak ada mantra di dalam dia. Ayat kita, ayat biasa kita ini sendiri kita boleh tukarkan dia menjadi sebutan yang berkuasa. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena faham, ada di antara susunan ayat, jika kita memilih perkataan-perkataan yang tertentu, dia boleh bertukar menjadi satu rawatan hebat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh buktikan dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana ayat-ayat tertentu boleh mengubah dalam 3 saat saja kebolehan kita. Boleh mengubah 3 saat. Apa tak lagi 3 minit, apa tak lagi 30 minit, apa tak lagi 3 jam, apa tak lagi 3 hari, apa tak lagi 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Kami rasa bahawa setiap manusia harus didedahkan dengan rahsia ini. Kalau tidak, ramai di antara manusia hidup dan mati tanpa mengenal kebolehan dia yang tersirat. Biar siapapun diri anda, walau siapapun anda, kadang-kadang tuan-tuan kena faham, banyak masalah dalam hidup kita muncul daripada kesilapan dan kelemahan kita menggunakan lisan kita. Sebab itu teguran demi teguran diberitahu bahawa jagalah mulut, jika tidak nanti membawa kepada kemusnahan. Bila disebut lisan, ada 2 macam lisan. Satu lisan zahir, satu lagi lisan batin. Lisan zahir ni kita dapat lihat dia, dan kadang-kadang kita boleh membetulkan dia kerana ada petunjuk-petunjuk daripada luar. Tetapi satu lisan yang amat bahaya, yang boleh mengelirukan kita, yang boleh meruntuhkan kebolehan kita, yang boleh menghancurkan kita, adalah lisan dalaman. Bayangkan tuan-tuan ya, tuan-tuan nak menjalani hidup dengan bahagia, merancang nak hidup lebih berjaya, tetapi kedua senjata ini tuan-tuan tidak pernah ubah suai agar dia sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itulah satu kesilapan yang paling besar. Jangan merasakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan tidak ada keperluan untuk mengikuti rancangan. Saya terus terang, setiap ahli keluarga, kalau dalam keluarga tu ada 10 orang, 10 kena belajar benda ini. Dan jangan beritahu dengan saya bahawa tuan-tuan dan puan-puan, oh saya tahu nak guna dia, that is your problem lah.
Kerana ada golongan manusia ni memang dia rasa dia selalu betul, dia rasa dia selalu sempurna. Bagi saya itu terpulang pada awak. Dan jika ada orang yang menyekat tuan-tuan dan puan-puan, nilai dia dulu. Tangan dengan dia berat dia masalah dia. Kalau dia katakan dalam hidup dia tidak pernah ada masalah, dia adalah orang pertama yang paling banyak menipu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan membuang masa dengan kekeliruan demi kekeliruan. Hadirlah ke dalam kursus kami. Tuan-tuan boleh meningkatkan jualan tuan-tuan, tuan-tuan boleh memajukan perniagaan tuan-tuan, tuan-tuan boleh memberi kasih sayang yang paling hebat pada anak-anak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh memujuk suami tuan-tuan dan puan-puan kembali pada tuan-tuan dan puan-puan habis-habisan. Pasangan hidup tuan-tuan dan puan-puan boleh kembali kepada diri anda sepenuhnya. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada masalah dalam percintaan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil tindakan yang paling betul untuk melahirkan rasa cinta yang benar dalam diri orang itu, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan boleh hidup bahagia dengan pasangan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara aset pertama yang perlu kita bekalkan dalam diri setiap daripada individu. Dia perlu ada kelengkapan ini. Dia boleh maju dalam kerjaya, dia boleh menjadi orang yang hebat, dia boleh bergelar jutawan dan hartawan, malah dia boleh gelar golongan ilmuwan. Dia boleh berada di depan masyarakat dalam keadaan dia dihormati secara luar biasa. Dan jika dia ada masalah-masalah dengan diri dia, berbentuk sifat-sifat negatif, berbentuk dengki, benci, iri hati, suka fitnah, dan so and so, semua masalah ini dia boleh perbaiki. Kerana orang yang tidak mau memperbaiki diri dia dalam sikap ini adalah orang yang berada di dalam perbuatan melakukan dosa. Dan dosa dia biasanya berkaitan dengan orang lain. Maka syurga atau neraka dia, orang lain yang tentukan. Kerana dia telah melemparkan segala bentuk yang dilarang pada orang lain, sehingga dia menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, berilah diri tuan-tuan dan puan-puan satu peluang untuk menghargai diri sendiri dengan meluangkan masa yang tertentu untuk mengikuti program kami, yang saya rasa kesudahan dia pasti, insya-Allah dengan izin Allah, dijamin hasilnya adalah positif. Saya terus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah khusus lain daripada lain. Mungkin tuan-tuan pernah pergi ke sebuah universiti yang besar dan hebat belajar di situ khusus. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke sebuah ke luar negara, di sebuah organisasi yang terbesar di dunia. Walau di mana pun tuan-tuan dan puan-puan belajar, yang perlu jadi paling besar adalah diri puan, bukan orang lain. Semuanya itu dibina oleh manusia. Puan pun boleh bina 10 kali ganda daripada mereka. Tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, adakah aku sudah cukup besar dengan ilmu-ilmu yang aku belajar, ataupun aku masih bermasalah? Bukan saja dengan orang lain, dengan diri sendiri melalui sikap-sikap yang tidak boleh diubah. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih bermasalah dengan sikap-sikap yang puan-puan tidak boleh ubah, maka tuan-tuan dan puan-puan adalah kecil. Kecil yang datang dengan membawa diri, yang pergi dengan membawa dosa. Maka saya cadangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah tuan-tuan dan puan-puan menyalahkan diri sendiri. Cukup, jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Berhentilah menyalahkan diri sendiri. Dan yang kedua, berhentilah menyalahkan orang lain. Jangan apa yang berlaku dalam diri tuan-tuan dan puan-puan masih tuan-tuan menunding jari pada orang lain. Marilah kita berfikir sejenak. Semuanya ini yang tuan-tuan dan puan-puan ini, yang apa yang tuan-tuan dan puan-puan lalui sebelum ini, ianya sekadar tidak lebih daripada ujian. Dan ujian itu harus kita jadikan sebagai ganjaran daripada Allah, supaya kita dapat membentuk sesuatu yang lebih elok di depan. Dan kami sudah hadir dalam diri anda, kami sudah muncul dalam diri anda. Doa tuan-tuan dan puan-puan sudah diterima oleh Allah, dan kami adalah di antara mereka yang muncul sebagai pelengkap untuk doa tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya berasa berbesar hati kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat meluangkan sedikit masa untuk menyertai rancangan kami. Dia bermula bukan saja bermula pada orang dewasa, malah ianya bermula kepada pelajar sekolah. Pelajar sekolah, kalau hari ini kita boleh dedahkan dia dengan program seumpama ini, maka dia akan jadi orang-orang hebat tidak lama lagi. InsyaAllah rakyat Malaysia akan menjadi di antara rakyat termaju di dunia. Rakyat Malaysia akan menjadi umat Muhammad
umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling hebat di dunia. Tidak heran lagi orang-orang Melayu yang kebetulan hari ini dianggap sebagai orang Islam akan jadi orang-orang yang membawa diri mereka ke pesadah dunia. Kita tak mau hidup sebagai orang-orang biasa lagi. Maka ilmu ini adalah ilmu yang patut dituntut oleh siapa sahaja, tanpa dia berbangga diri, tanpa dia merasakan diri dia sudah lengkap dengan kebolehan. Kerana di dalam dunia ini, kamilah pelengkap antara program dan minyak berkenaan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kami berharap sungguh-sungguh bahawa perkara ini akan jadi salah satu daripada peluang bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan masalah. Bermula daripada pelajar sekolah, kemudian penuntut IPT, kemudian kepada pekerja, golongan pekerja, sehinggalah kepada golongan suri rumah dan siapa sahaja, apatah lagi kepada golongan penjaga. Dan saya ingin memberitahu sedikit sebanyak cerita kepada mereka yang terlibat dalam jualan, kepada mereka yang terlibat dalam perniagaan. Demi Allah, insya-Allah, dengan izin Allah, tuan-tuan akan jadi hebat dalam perniagaan yang tuan-tuan masih yang pegang. Walaupun hari ini perniagaan tuan-tuan bermasalah besar, walaupun ada di antara perniagaan tuan-tuan terpaksa tuan-tuan tinggal dan tutupkan dia, walaupun ada di antara perniagaan tuan-tuan ni sudah membawa utang yang berlipat kali ganda, ataupun tuan-tuan sekarang ni tidak ada apa-apa langsung kewangan kerana perniagaan ini hanya sekadar menjadi harapan saja, tidak membawa hasil. Lebih elok tuan-tuan daripada membuang masa dalam perkara lain, cari kami dan temui kami dan dapatkan pertolongan dari kami. Saya garanti bagi mereka yang sedang mencari peluang perniagaan, saya garanti bagi mereka yang sebenarnya nak berniaga untuk mendapatkan keuntungan besar, kadang-kadang tuan-tuan ni lebih percaya dengan gambaran-gambaran yang diberikan dalam ganjaran besar. Tak boleh. Tak ada siapa yang melabur RM10 dia boleh dapat RM1,000. Itu semua mengarut. Tinggalkanlah cara-cara perniagaan di mana tuan-tuan hanya sekadar melabur, untungnya akan datang berlipat kali ganda daripada gambaran. Kalau nak melabur dengan apa yang kerajaan telah tetapkan dalam bank, dalam amanah, saham dan so and so. Tetapi kalau tuan-tuan nak mencari peluang perniagaan, di samping banyak perniagaan yang betul, kami juga ada salah satu perniagaan yang cukup bagus, yang tuan-tuan boleh melihat hasilnya cepat. Tetapi syarat dia, tuan-tuan mesti mempunyai kemahiran bertutur, tuan-tuan mesti mempunyai sikap untuk bekerja keras. Lupakan perniagaan-perniagaan yang digimikkan dengan macam-macam janji. Tak adalah. Tak payah saya gambarkan tuan-tuan dan puan-puan beli kereta besar, beli rumah besar, tak payah. Cari saja duit buat simpanan yang cukup bagus, kumpulkan di dalam sejumlah yang besar, kemudian beli secara tunai, selesai masalah. Tak payah saya buat janji-janji. Saya cuma nak berkongsi dengan puan-puan kemahiran-kemahiran yang puan-puan boleh bina di dalam meningkatkan perniagaan masing-masing. Ataupun kami ada beberapa jenis perniagaan, garanti tuan-tuan dan puan-puan boleh mencipta hasil. Walaupun tak banyak, biarlah dia kekal sehingga hayat, ujung hayat tuan-tuan dan puan-puan. Biarlah dia memberikan pendapatan yang cukup, walaupun tidak berlebihan, biar cukup, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh hidup dalam gambaran impian tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya berharap tuan-tuan dan puan-puan ni akan mempunyai azam yang kuat. Maka saya galakkan pelajar sekolah, saya galakkan golongan-golongan tertentu, saya galakkan siapa sajalah buat temu janji dengan kami, dapatkan bantuan. Di mana apabila tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, ingatlah RNP Empire, ingatlah RNP Empire, ingatlah RNP Empire, ingatlah RNP Empire. Sebutlah RNP Empire, kenalkanlah RNP Empire. Kerana kami percaya ianya akan jadi sesuatu yang berbentuk membantu diri tuan-tuan dan yang berbentuk membantu orang lain, insya-Allah. Sekian, terima kasih. You tahu tak kenapa you tak isi tadi? Isi kat tu.